Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian sirah yang bertajuk Nabi Muhammad Sahabat Sejati. Nabi Muhammad, sahabat sejati. Murid-murid yang dikasihi sekalian, murid-murid ada kawan? Sudah tentu ada. Nabi Muhammad SAW juga ada kawan yang dipanggil sahabat. Apa maksud sahabat? Di sini cikgu akan jelaskan apakah maksud sahabat Nabi. Maksud sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman dengan baginda, serta mati dalam Islam. Cikgu ulang balik. Sahabat Nabi ialah seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman dengan baginda, serta mati di dalam Islam. Baiklah murid-murid, sahabat Nabi ni maksudnya orang yang pernah jumpa Nabi. Kita pernah jumpa Nabi? Kita tak pernah jumpa Nabi. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita bukan sahabat baginda. Sahabat baginda adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan orang itu beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, percaya kepada apa yang Nabi ajarkan, iaitu Islam, serta matinya juga dalam Islam. Itu maksud sahabat Nabi. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menceritakan beberapa orang sahabat Nabi. Kita akan kenal beberapa orang sahabat yang terdekat dengan Nabi. Baiklah, yang pertama sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebut sama-sama. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang kedua, Bilal bin Rabah. Kita ulang. Bilal bin Rabah. Yang ketiga, namanya Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat. Dan yang keempat, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Baiklah, hari ini cikgu akan perincikan 4 orang sahaja sahabat Nabi Muhammad SAW. Keempat-empat ini merupakan sahabat yang terdekat dengan Nabi. Mari kita kenal seorang demi seorang sahabat Nabi. Baiklah, sahabat Nabi yang pertama, namanya Abu Bakar. Abu Bakar. Ini adalah sahabat Nabi yang terawal memeluk Islam. Untuk pengetahuan murid-murid, Nabi Muhammad SAW telah mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Pada ketika itu usia baginda 40 tahun. Dan bermula daripada situlah usaha Nabi, dakwah Nabi bermula dalam menyebarkan agama Islam. Dan Abu Bakar adalah salah seorang yang percaya akan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia di antara member yang terawal masuk Islam. Sahabat terawal yang memeluk agama Islam. Abu Bakar ini Nabi gelarkan dia As-Siddiq. Dia ada gelaran namanya As-Siddiq. Sebab tu nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu gelarannya. Apa maksud Siddiq? Siddiq maksudnya benar. Dia ni orangnya benar. Tidak pernah cakap bohong. Sebab tu Nabi gelarkan dia ni As-Siddiq. Seorang yang benar. Dan Abu Bakar ini juga peneman Nabi ketika berhijrah ke Madinah.
Peneman ni maksudnya apa? Dia ikut sama-sama. Sewaktu Nabi nak berhijrah ke Madinah, Nabi menyuruh umat Islam di Mekah berhijrah dulu, pergi dulu ke Madinah. Dia, baginda dan Abu Bakar orang yang terakhir pindah daripada Mekah ke Madinah. Jadinya Abu Bakar ni menjadi peneman Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Madinah. Dan Abu Bakar ini merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad. Maksud khalifah adalah ketua. Selepas Nabi wafat, siapa yang menjadi ketua? Abu Bakar. Dia adalah khalifah pertama selepas Nabi wafat. Dan dia meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. 13 Hijrah dia meninggal dunia. Itu dia serba sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Yang kedua, namanya Bilal bin Rabah. Bilal ni merupakan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muazzin ni apa? Orang yang melaungkan azan. Dinamakan muazzin. Tapi sekarang kita panggil orang yang melaungkan azan ni adalah Bilal. Ini sempena muazzin Rasulullah lah. Namanya Bilal. Jadi sekarang ni siapa yang melaungkan azan dipanggil Bilal. Baik, Bilal bin Rabah ini merupakan hamba. Pada zaman Nabi dia ada hamba. Dia merupakan hamba yang terawal memeluk Islam. Ada cerita sikit tentang Bilal bin Rabah ni. Apabila Bilal bin Rabah ini memeluk Islam, tuannya tahu. Tuan Bilal ni tahu. Bilal ni masuk Islam. Jadinya tuannya menyuruh supaya Bilal tidak menerima Islam. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tetapi Bilal tak nak. Bilal tetap dengan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Maka tuannya menjemur Bilal di padang pasir. Dijemur dekat padang pasir. Kemudian diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Dibaringkan di padang pasir, kemudian diletakkan batu di atasnya. Supaya meninggalkan ajaran Islam. Tetapi Bilal bin Rabah tetap keimanannya dengan Allah dan Rasulullah SAW. Itu sedikit cerita tentang Bilal. Dia pernah diseksa oleh tuannya, dijemur di tengah panas di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Bilal juga pernah menyertai perang Badar. Dia pernah join sekali dalam peperangan Badar, bertempur dengan Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Dan Bilal ini meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijrah. Itu dia serba sedikit cerita tentang sahabat Nabi yang kedua. Namanya Bilal bin Rabah. Sahabat Nabi yang ketiga namanya Sumayyah binti Hayat. Ini dia sahabat Nabi yang ketiga. Dia ni adalah wanita pertama yang mati syahid. Ada cerita juga tentang Sumayyah ni. Sumayyah ni merupakan hamba juga. Sama macam Bilal. Sumayyah ni pun hamba. Sumayyah telah berkahwin dengan Yasir bin Amir. Macam mana dia berkahwin dengan Yasir bin Amir ni? Yasir bin Amir ni adalah pendatang ke kota Mekah. Sebenarnya Yasir ni dia ingin mencari saudaranya yang hilang. Cari sampailah ke kota Mekah. Sampai ke kota Mekah pun tak jumpa juga. Jadi Yasir bin Amir ni mengambil keputusan tak nak cari lagi saudaranya yang hilang itu dan tinggal di kota Mekah. Dan Yasir bin Amir ni telah bertemu dengan tuan kepada Sumayyah.
Bila telah berjumpa dan Tuan Sumayyah telah mencadangkan supaya Yasir berkahwin dengan Sumayyah, hambanya. Jadi mereka berkahwinlah. Setelah mereka kahwin, mereka dikurniakan seorang anak yang bernama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Apabila Ammar bin Yasir ini dewasa, beliau telah mendengar tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu dakwah Nabi secara sulit, bukan terang-terang. Dia dapat dengar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertemu kepada kedua ibu bapanya dan menceritakan apa yang didengarinya tentang agama Islam. Maka Sumayyah, suaminya dan anaknya memeluk Islam. Berita tentang pengislaman mereka telah diketahui oleh orang musyrikin dan tuannya. Maka mereka menyuruh mereka supaya tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang macam cerita Bilal bin Rabah. Jadi Sumayyah ini telah diseksa. Diseksa, diikat, dijemur di padang pasir yang panas, menyuruh supaya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Akan tetapi mereka tetap beriman, sehinggalah mereka dibunuh dengan kejam oleh orang-orang kafir. Itulah dia serba sedikit cerita tentang sahabat Nabi yang ketiga ini yang bernama Sumayyah binti Khayyat, yang mana dia meninggal dunia sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Siapa yang ketiga ni? Nama dia Sumayyah binti Khayyat. Baik, yang keempat, sahabat Nabi Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantu Nabi Muhammad. Menantu ni apa? Menantu ni adalah anak Nabi kahwin dengan Ali. Anak Nabi ada anak, kahwin dengan Ali. Jadi Ali ni jadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali ni merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Dia memeluk Islam sejak dari kanak-kanak. Kemudian Ali juga merupakan khalifah selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan khalifah yang keempat, ketua yang keempat. Abu Bakar tadi khalifah yang pertama. Abu Bakar, lepas Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman, dan yang keempat ni adalah Ali. Ali yang keempat, khalifah yang keempat. Ali juga merupakan panglima Islam yang gagah. Panglima ni apa? Kalau sekarang ni askar lah. Askar yang paling gagah, panglima Islam yang gagah. Kalau berperang ni, Ali adalah orang yang hebat. Itu dia Ali. Dan Ali ni meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Itu dah dia sahabat Nabi yang keempat, Ali bin Abi Talib. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana akhlak Nabi dalam bersahabat. Bagaimana kelakuan Nabi ketika berkawan. Di sini cikgu akan ceritakan beberapa kisah yang nak membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW ini apabila bersahabat mempunyai akhlak yang sangat baik. Yang pertama, ceritanya macam ini. Pada suatu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah. Rasulullah juga mengajak sahabat-sahabat yang lain. Semasa menghidangkan susu, semasa Nabi Muhammad menghidangkan susu, baginda mendahulukan sahabat-sahabat minum. Kemudian barulah Rasulullah minum susu yang masih berbaki di dalam bekas. Bila sahabat-sahabat datang ke rumah, Rasulullah bagi susu. Dia suruh sahabat-sahabat minum dulu. Dia tak minum dulu. Dia tengok dulu. Jadi bila ada baki, barulah dia minum.
Itu dia sifat Nabi. Yang pertama, kisahnya. Yang kedua, kisahnya Nabi Muhammad menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Nabi Muhammad menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Itu sifat Nabi. Bila dengar sahabat dia sakit, dia akan ziarah, akan tengok sahabat dia. Yang ketiga, Nabi membantu menanam pohon kurma untuk membebaskan Sayyiduna Salman Al-Farisi. Ini adalah kisah dia. Jadi nak bagi tahu bahawa Nabi ni dia suka bantu kawan dia dalam kesusahan. Bila ada kesulitan, Nabi akan tolong kawan dia, akan tolong sahabat dia. Seterusnya yang keempat, Nabi memanggil rakan dengan gelaran yang baik. Seperti rakan sahabatnya Abu Bakar. Nabi menggelarkan Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq maksudnya benar. Jadi Nabi ni menggelarkan rakan-rakannya dengan gelaran yang baik. Itu sifat Nabi. Kemudian yang kelima, Al-Hubab bin Al-Munzir menasihati Nabi Muhammad dalam perang Badar agar menukar tapak perkemahan. Nabi Muhammad ni sifat dia boleh terima pandangan orang lain. Dia menerima pandangan Hubab bin Munzir ni ketika dalam perang supaya menukar tapak perkemahan. Dia tidak sombong. Nabi terima pandangan-pandangan yang baik. Itu dia ada 5 kisah tentang akhlak Nabi dalam bersahabat, dalam berkawan. Jadi murid-murid yang dikasihi sekalian, apa kesimpulan yang kita dapat daripada kisah yang cikgu ceritakan tadi? Ada 5 kisah. Ada 5 situasi. Jadi kesimpulannya yang pertama, Nabi ini sangat memahami para sahabat baginda. Dia faham tentang sahabat baginda. Kalau sahabatnya lapar, dia ajak pergi rumah, minum, makan. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Prihatin ni bersimpati. Kalau sahabat sakit, dia datang, jenguk, lihat, ziarah bagaimana keadaan kawan yang sakit. Baik, yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Nabi mengutamakan sahabat-sahabatnya. Kalau sahabatnya dalam kesusahan, dia akan bantu. Sama juga dengan kita. Kita kena bantu sahabat-sahabat kita bila dalam kesusahan. Macam murid-murid juga boleh bantu rakan-rakan dalam membuat kerja sekolah, dalam memahamkan sesuatu perkara. Kita faham, kawan yang lain tak faham. Jadi kita bantu untuk memahami kawan kita dalam pembelajaran tertentu. Yang keempat, Nabi Muhammad sangat merendah diri. Nabi Muhammad sangat merendah diri. Dia tidak sombong. Kalau ada kawan-kawan yang menasihati, memberi cadangan, baginda akan terima cadangan tersebut. Itu sifat orang tidak sombong. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Itu dia pembelajaran kita pada hari ini tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada 4 yang cikgu ceritakan pada hari ini, iaitu sahabatnya yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Bilal bin Rabah, yang ketiga Sumayyah bintu Khiyat, dan yang keempat Ali bin Abi Talib. Jadi kita ni hendaklah sentiasa mencontohi akhlak Nabi dalam bersahabat. Barulah persahabatan kita ni kekal, tidak ada pergaduhan dan perselisihan faham. Baiklah murid-murid, cikgu doakan murid-murid faham apa yang kita belajar pada hari ini. Kalau murid-murid lupa tentang kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, murid-murid boleh ulang balik video ni. Lihat apakah perkara-perkara penting yang murid-murid perlu ingat tentang sahabat-sahabat ni. Jadi,
Cikgu nasihatkan murid-murid agar sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.